Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita bersama-sama dengan Puan Aisyah Razak, Human Resource Manager daripada Hasbul Brothers. Untuk sesi pada kali ini adalah sesi mengopi episod yang pertama. Kepada anda semua yang belum lagi mengenali kami adalah Hasbul Brothers. Bagaimana caranya untuk kita mengembangkan bisnes, menguasai pasaran ketika 2024? Jom bersama-sama kami, follow social media kami. Pada hari ini topik pilihan kami adalah kekal berpotensi walaupun diuji. Seperti mana yang kita tahu Puan Aisyah, di luar sana banyaknya insan-insan yang sebenarnya sedang diuji. Setiap daripada kita ada ujian yang masing-masing diberikan mengikut kemampuan kita. Jadi tujuan kami membawakan topik ini pada hari ini bukan sahaja bagi mengupas bagaimana isu ini boleh memberi kesan terhadap pekerja. Malahan ianya boleh memberi kesan kepada individu yang sudah pun berumah tangga, suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Jadi Puan Aisyah, apakah sepatah dua kata before kita mulakan sesi kita pada hari ini? Okey, sebenarnya untuk kita bawakan topik ini, sebenarnya ianya melibatkan pelbagai peringkat usia dan juga kalau kita boleh katakan sebagai ibu, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, kita semua ada ujiannya berbeza-beza. Apa yang kita cuba nak beritahu kepada anda di luar sana adalah bagaimana cara untuk menguruskan emosi masing-masing dalam masa yang sama, kekal berpotensi dan orang kata boleh perform sebagai seorang pekerja. Semua orang lumrahnya kita mahukan kebahagiaan. Tak ada siapa yang di luar sana impikan sebuah derita dalam kehidupan. Tinggal lagi kita tidak tahu bagaimana cara nak berhadapan dengan menguruskan emosi ni. Contoh, sebagai seorang lelaki, caranya berbeza. Daripada sudut pandang sebagai seorang wanita, cara kami menguruskan emosi kebiasaannya kita akan berkongsi dengan sahabat, mungkin dengan majikan yang boleh kita rasa kita percaya. Tetapi untuk kaum Adam, kaum lelaki sebenarnya, kita nak tahulah kan daripada Cik Hus sendiri kan, macam mana cara Cik Hus tu nak menguruskan emosi sebagai seorang lelaki lah, sudut pandang seorang lelaki. Biasa Puan Aisyah perasan tak kalau berlaku konflik rumah tangga kan, siapa yang akan keluar rumah tu? Lelaki lah. Lelaki kan? Okey, so kita nampak dekat sini, lelaki pendekatannya adalah bukannya menceritakan kepada sesiapa. Pendekatan lelaki adalah mereka lebih suka memendam. Sebab tu ada yang mengatakan lelaki akan pergi lebih dulu. Kerana mereka memendam, memilih untuk memendam daripada mencurahkan segala isi hati mereka seperti wanita. Kesannya dekat sini ialah lelaki ketika diuji, mereka merasakan ini tanggungjawab yang diberikan oleh mereka. Jadi mereka perlu soft sendirian. Tapi sebenarnya tak semua perkara tersebut adalah betul. Ada kalanya lelaki perlu ada good communication dengan pasangan mereka. Jadi menjawab soalan Puan Aisyah sebentar tadi, cara lelaki adalah mereka akan memilih untuk memendam seorang diri. Itu adalah cara lelaki. Tapi at the same time, sekiranya mereka perlukan teman untuk berbicara, mereka akan ada specific friend dekat luar sana yang mereka boleh ceritakan, mungkin sambil-sambil mereka mengopi seperti yang kita buat sekarang ni, ataupun ketika mereka melakukan aktiviti-aktiviti riadah yang lain. Itu adalah bagaimana lelaki memilih untuk meluahkan ketika mereka sedang diuji. Tapi surprisingly sebenarnya, apa yang berlaku dalam setiap komunikasi, kita nampak perkara tersebut akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Kerana apa? Kerana wanita dan lelaki dicipta daripada mempunyai set fitrah ataupun naluri yang berbeza. Jadi kita memang takkan pernah pun memahami sesama kita, each other, sampailah ke sudah. Jadi lelaki memilih untuk mendiamkan diri dan memilih untuk solve perkara tersebut alone, berbanding wanita yang memerlukan tempat ataupun bahu untuk disokong. Jadi untuk isu-isu sebegini, apa yang lelaki perlu lakukan ialah membuka lebih banyak ruang kepada wanita ataupun pasangan mereka dalam menyelesaikan isu ini. Jadi wanita akan memahami kenapa lelaki tersebut bertindak sedemikian daripada mereka jam kepada conclusion. Seperti mana yang telah pun kita lihat banyak di media sosial. Ada yang kata wanita ni tak boleh penat. Kalau dia penat, dia akan lagi mudah marah, akan lagi mudah merosakkan kebahagiaan yang telah dibina bertahun lamanya. Betul ke Puan Aisyah? Kalau kita nak tahu kan, jantung sesebuah keluarga itu adalah wanita. Kalau kita nak tahu bahagia atau tidak keluarga itu, kita lihat pada ibunya. Adakah ibu itu merasa bahagia? Baru kita akan dapat anak-anak yang bahagia dan seluruh ahli keluarga akan bahagia. Cuba kita tengok kalau mengadakan contoh kenduri kendara ataupun hari-hari perayaan, hari raya dan sebagainya. Yang menghidupkan suasana happy itu kebanyakan adalah wanita, ibu.
Dia akan sibuk di dapur, masak dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita kata macam mana nak uruskan untuk wanita sendirilah, macam mana mereka nak tanggungjawab mereka untuk memberikan kebahagiaan, menguruskan emosi itu terpulang. Okey, ada wanita yang dia takut bercerita kerana bimbang, kata kehidupan peribadi mereka itu dicanang di luar sana. Macam kat office semua kan? Kita bimbang itu yang berlaku. Jadi mereka mengambil keputusan untuk memendam perasaan tu. Dan malangnya itu yang berlaku pelbagai penyakit sekarang, anxiety, bunuh diri dan sebagainya, kerana mereka tidak tahu bagaimana nak lempiaskan perasaan mereka itu kepada siapa. That's why bila dia masuk dekat office sesebuah syarikat, dia ada pressure yang ditanggung daripada rumah, dia bawa masalah tu tak dapat diceritakan kepada siapa, bawa kepada syarikat. Dan itu yang mengakibatkan potensi mereka ataupun mereka punya performance merudum. Jadi sebenarnya rakan-rakan syarikat tersebut, mereka perlu memainkan peranan ke, ataupun mereka boleh membiarkan ataupun dengan beranggapan, oh itu masalah peribadi, kami tak nak masuk campur. Oh itu awak punya masalah lah, kita jaga tepi kain sendirilah masing-masing lah. Macam mana Puan Aisyah? Okey, kita menghormati. Setiap orang ada caranya masing-masing. Ada orang yang selesa untuk berbicara dengan orang lain ketika berhadapan dengan masalah. Ada orang memendam perasaan. Okey, katakanlah ada seseorang datang kepada kawan atau sahabat menceritakan masalah yang mereka hadapi. Jadi apa yang tanggungjawab kita sebagai seorang kawan ataupun sahabat adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah perkara yang paling baik untuk selesaikan masalah. Walaupun tidak ada solution di situ diberikan, tetapi meringankan sedikit masalah yang dihadapi. Contoh, saya bawa contoh. Kita katakan daripada konteks pekerja ini, kita luaskan. Katakan pekerja ini adalah yang jaga anak di rumah. Maksudnya dia mengambil upah menjaga anak orang di rumah. Mereka ada tekanan mereka sendiri. Mereka ada tekanan mereka sendiri kerana mereka terpaksa menjaga anak sendiri, anak di rumah anak orang lain. Bagaimana mereka menguruskan emosi mereka ketika berhadapan dengan isu rumah tangga sebagai contoh? Adakah mereka membiarkan anak tersebut kerana mereka telah menerima gaji? Sama juga seperti kita di pejabat. Contohnya, majikan telah menggaji kita sebagai seorang pekerja, dan amatlah tidak adil sekiranya kita menjadikan alasan tak dapat perform oleh kerana masalah isu dalaman yang kita hadapi. Kita tidak boleh menggunakan term tersebut. Okay, kalau begitu maksudnya orang lain pun akan ada masalah yang sama dan gunakan terms yang sama. Saya ada masalah Puan, saya tak perform kerana ada masalah ini, ada masalah itu. Dia jadi satu escapism kan? Jadi semua orang pun nak escape, nak keluar daripada memberi alasan yang sama. Jadi maka tak perform sebab ada masalah. Tak boleh macam tu. Kita kena adil untuk majikan juga kerana mereka telah memberi amanah. Okey, sama juga dengan yang bekerja dalam menjaga anak orang lain Mereka telah memegang gaji, maka mereka ada amanah di situ yang mereka harus jaga. Dan saya fikir tadi Puan Aisyah kan, contoh kita ambil contoh communication ketika di rumah lah. Suami dan isteri ada hubungan yang bermasalah. Jadi ketika berlakunya konflik tersebut, suami perlulah menceritakan ataupun memberi sedikit komunikasi yang lebih menyeluruh kepada isteri. Jadi bagaimana caranya untuk kita bawakan isu yang sama ketika di syarikat? Adakah pekerja tersebut perlu memaklumkan kepada pihak management yang mereka sebenarnya ada masalah ini? Mereka perlu ada clear communication bagaimana untuk solve isu ini rather than mereka ambil tindakan sendiri. So macam mana tu Puan Aisyah? Okey, dalam syarikat yang kita lihat macam majikan sendiri, kita ada bahagian HR, sumber manusia. Sebab itu kalau kita nak mengambil seorang HR di bahagian sumber manusia, mereka ini adalah orang yang memegang rahsia, PNC. Tidak boleh ada sifat untuk sharing information, segala rahsia kepada orang lain. Mereka kena ada sifat yang begitu. Kalau tak ada sifat yang begini, kita bimbang. That's why kadang-kadang pekerja ini rasa ada ketakutan, bimbang, tak selamat nak cerita kan, takut cerita hal rumah tangga itu dicanang oleh di sana sini. Jadi ini yang kita takut, ketakutan. That's why kita harus ada sifat disenangi dahulu untuk staff untuk menceritakan lah. Bila dia rasa selamat untuk ceritakan, of course dia akan ceritakan. Dan kita bolehlah mengadakan sesi counselling, macam mana nak berhadapan dengan isu tersebut, perkara apa yang harus dilakukan supaya kita meredakan serba sedikit tekanan yang dihadapi oleh pekerja tersebut. Jadi isu yang paling utama sekali ketika berlakunya sebarang permasalahan di syarikat, sebaiknya adalah clear communication di antara pekerja dan juga majikan, dan mereka boleh mencari satu titik tengah yang memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Contohlah Puan Aisyah, contoh saya ni ada satu masalah keluarga lah. Saya datang, Puan Aisyah, saya ni ada benda yang menyebabkan performance saya ni drop.
drop. Jadi macam mana Puan Aisyah ataupun selaku orang yang dah lama berada dalam bidang HR, nampak isu ni nak disolvekan ni macam mana? Selepas kita dah dapat clear communication, bagaimana kita nak solve? Adakah saya ni akan diberikan masa dan waktu ke? Ataupun saya ni akan dirujuk kepada orang-orang yang lain ke? Ataupun macam mana sebenarnya the best practice untuk handle sekiranya ada di antara penonton-penonton kita di luar sana yang ada masalah ini berlaku di dalam syarikat mereka? Okey, besar juga soalan tu. Betul. Okey, dia macam ni. Sebenarnya setiap orang ada masalah tersendiri. Macam kita lihat kalau kita tengok baru-baru ni kita digemparkan dengan seorang kanak-kanak yang dijumpai meninggal dunia semalam. Betul. Zian Ryan. Okey, bagaimana ibu ini dan ayah ini sebagai seorang pekerja contohnya berdepan dengan situasi di mana diuji dengan masalah yang saya kira begitu besar. Satu Malaysia tahu. Satu Malaysia tahu. Jadi ini adalah cabaran sebagai seorang ibu dan ayah. Dan kita katakan kalau kita sebagai majikan yang menjadi majikan kepada ibu dan ayah kanak-kanak tersebut, bagaimana? Mungkin kita akan berikan solution seperti memberi cuti seminggu untuk dia menyelesaikan masalah, menguruskan emosi supaya bila emosi dah stabil barulah boleh orang kata datang semula dengan bekerja. semangat yang baru. Betul. Dan sebagainya Puan Aisyah. Betul. Jadi dengan kata lain sebenarnya solution ni tak diberikan secara mass. Maksudnya kita tak bagi setiap orang yang datang claim mereka ada masalah, kita tak bagi solution yang sama. Itu tujuan kita perhalusi tu kan. Kalau tak guna kita perhalusi kan. So mengambil kisah yang semalam, saya terpanggil untuk tanya sikit Puan Aisyah kan. Kita bukan nak cari salah siapa. Mungkin ada yang kata menuding jari ini salah beliau, ini salah pihak di sebelah sana dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat daripada struktur ataupun daripada konteks yang berbeza, bagaimana isu-isu sebegini boleh kita elakkan ataupun kita solve supaya di masa akan datang dia tak berlaku lagi. Sebab banyak kali kita nampak isu yang berlaku macam ni. Sebelum ni kita nampak tak kisahlah daripada konteks yang macam ni sekalipun, mangsanya tetap kanak-kanak. Kita lihat di rumah Bainun ke apa ke, mangsanya tetap kanak-kanak. Jadi sebenarnya bagaimana, ada tak satu solusi ataupun framework yang kita boleh fikirkan untuk kita elakkan daripada masalah ini berulang di masa akan datang? Sebab dia akan mengganggu pekerja punya emosi. Betul. Okey, banyak kita tengok kalau kita baca di sosial media semalam especially untuk kes-kes yang baru-baru ni, kita tengok banyak orang menunding jari kepada ibu. Bagaimana dia jaga anak? Macam mana anak boleh terlepas? Banyak, saya pun lihat banyak komen berbau negatif kat situ. Pada pendapat saya lah kepada netizen di luar sana, kalau anda tidak mampu memberi orang kata nasihat yang baik ataupun tidak mengeruhkan lagi keadaan, lebih baik kita mengambil pendekatan diam sahaja, kerana ini akan memberikan implikasi yang negatif kepada ibu dan ayah, parent yang sedang menghadapi masalah itu. Amatlah tidak adil untuk kita menyalahkan sesebelah pihak sahaja kerana mereka dalam situasi di mana memerlukan kita. Tetapi jika ini dipandang sebagai perkara yang diberikan komen negatif, kita bimbang akan memberikan implikasi yang tidak baiklah kepada ibu bapa tersebut. Dan saya lihat juga berdasarkan komen-komen yang kita lihat semalam di media sosial, dia dah siap ada beberapa grup yang bergabung untuk menyalahkan sesama pihak yang lain. Dan isu ni kita nampak telah pun mendapatkan perhatian hangat daripada seluruh rakyat Malaysia. So apa pun yang terjadi, emosi tetap perlu jaga. Yang pergi memang telah pun pergi, tapi yang the rest of the life yang menanggung kesan tersebut. Dan mereka ini pastinya adalah pekerja di mana-mana syarikat sekalipun, walaupun mereka bekerja di tempat sendiri. Perasan tak Puan Aisyah? Banyak orang yang tak perasan. Kita ambil contoh yang Puan Aisyah sebut sebentar tadi. Mereka sebagai pengasuh kanak-kanak. Okay, mereka merasakan mereka ni bukanlah seorang pekerja. Sebab apa? Pekerja mestilah berada di dalam pejabat sahaja. Sebenarnya, adakah itu betul? Tak betul kan? Okay, sebab mereka juga adalah pekerja. Dan seperti yang Puan Aisyah sebutkan sebentar tadi, mereka punya stress level adalah lebih tinggi. Kalau di syarikat, mereka ada orang yang mereka boleh luahkan sekurang-kurangnya. Tapi mereka ni yang banyak tu tak menyepalsui rumah di luar sana. Bagaimana caranya pendekatan terbaik yang mungkin para suami boleh lakukan, mungkin sekeliling mereka boleh support mereka? Okey, bila kita lihat daripada konteks rumah tangga, bila si isteri ini mereka menerima satu lagi amanah iaitu menjaga anak orang lain. Contohlah, kan? Maksudnya dia pun ada anak juga dalam masa yang sama sudi untuk menjaga anak orang lain. Maksud di sini mereka sama-sama nak menggembling tenaga untuk mengawal ekonomi lah keluarga tersebut. Okey, jadi di sini kita nampak bila si isteri ini orang kata sedaya upaya untuk sama-sama meningkatkan prestasi keluarga itu, kita sebagai suami juga harus memainkan peranan yang penting di mana membantu buat kerja-kerja rumah, menguruskan anak dan sebagainya. Jika tidak, perempuan ini akan
rasa lebih tertekan. Akan lebih tertekan kerana mereka rasa berkeseorangan. Ini yang berlaku lah sebenarnya. Kerana perempuan ni, wanita ni secara lumrahnya dia tidak boleh penat. Dia tidak boleh penat. Sebab kalau penat dia akan mula membebel dan sebagainya. Itu adalah cara kami wanita protes. Itu cara kami protes. Okey, dengan orang kata bercakap, bebel, mungkin dengan cara tersebut dia boleh meredakan lah sebenarnya kemarahan, tekanan tersebut. Sebab tu orang kata kalau wanita ni membebel lelaki jangan diam kan. Dia kena respon sikit-sikit kan. Dia jangan diam. Diam itu sebenarnya membunuh. Tapi ada orang menguruskan stres dia. Saya ni perasan sepanjang saya menguruskan bahagian HR ni, ada staff, ada seseorang individu, cara dia menguruskan stres dia, ada orang yang suka ketawa. Jangan ingat bila seseorang staff itu dia ketawa kuat-kuat, buat lawak dan sebagainya, adalah orang yang tak ada masalah. Mereka ini ada sebenarnya lebih masalah. Lebih berat masalah. Kerana mereka ini suka membuatkan, saya kata menipu diri ke ataupun menyembunyikan perasaan sakit tu di dalam. Mereka ini sebenarnya lebih teruk lagi lah penanggungannya, kerana mereka tidak mengambil keputusan untuk mengubah karakter ada itu. Ada orang kata yang pakai topeng yang berbeza. Yes, kan? Betul. Ada orang buat pendekatan begitu. Ada orang mengambil pendekatan meluahkan. Tapi yang ini lebih bahaya kerana dia menyembunyikan. Clown kan biasanya dia pakai topeng happy tapi sebenarnya di belakang mereka menderita. Dan betul apa yang Puan Aisyah sebutkan sebentar tadi. Maksudnya ketika pekerja tersebut berada di sebuah syarikat, mereka ada circle untuk bercerita. Tapi apabila seorang wanita ni masuk ke dalam fasa berumah tangga, mereka sebenarnya hanya ada pasangan dan anak-anak untuk diluahkan, untuk dikongsikan. Tapi sekiranya mereka tak dapat sokongan ataupun support yang diperlukan, mereka akan mula merasa burn out. Benda ni bukan berlaku sehari, Puan Aisyah. Dia akan mengambil masa yang lebih lama dan lebih panjang. Dan sebenarnya berbalik pada poin Puan Aisyah tadi, bagaimana suami boleh membantukan. Saya tertarik dengan satu poin di mana kadang-kadang kita tak perlu membantu pun. Kita hanya perlu bertanya khabar. Yang okey tak hari ni? Yang Betul. okey tak? Buat kerja hari ni okey tak? Cukup sekadar pertanyaan itu pun sebenarnya dah mengangkat masalah seharian tersebut. Ada setengah kes yang saya nampak kan, kita tengoklah, maksudnya dia akan pergi dekat bahagian bahu isterinya yang sedang melipat kain. Beliau akan bertanyakan, yang okey tak ni? Okey tak lipat kain ni, sambil urut bahu isterinya. So benda macam tu saya nampak, walaupun dia tak membantu pun lipat kain, apa yang dibuat ialah mereka berikan sokongan moral dan support kepada pasangan mereka, dan itu pastinya membantu ke Puan Aisyah sebagai seorang sebenarnya wanita? Okey, sebagai sudut pandang sebagai seorang wanita, pertanyaan-pertanyaan begitu adalah pertanyaan yang memberi mereka nafas dan juga harapan. Walaupun tidak membantu, tetapi sekadar dia ada pertanyaan, care tu kan? ada care, maksudnya ada timbang rasa di situ. Itu sebenarnya sudah cukup memberi satu perkara yang positif kepada seseorang wanita. That's why. Sebab apa? Wanita tersebut tak ada circle yang lain melainkan pasangan mereka. Jadi dengan sekadar sambutan-sambutan tersebut, yang okey ke hari ni, dah makan ke, ngantuk ke, penat ke, dan itu sangat-sangat membantu kan untuk mengurangkan lagi mereka punya stress level dan menjadikan mereka ni kekal berpotensi walaupun mereka melakukan kerja-kerja di rumah. So, katakanlah mereka ini bukan sekadar seorang ibu, seorang isteri dan mungkin seorang anak lah. Tapi mereka juga buat lagi bisnes part-time yang lain, affiliate, dropship dan sebagainya. Nampak tak? So, mereka ni juga adalah business owner sebenarnya. Macam mana sudut pandang Hasbul Brothers untuk membantu business owner yang macam ni, tapi sebenarnya mereka bukan saja dihimpit daripada segi financial. Kerana apa? Kita tahu motif mereka buat semua ni at once tak lain tak bukan untuk membantu keluarga mereka, keluarga tercinta. Bagaimana kita ataupun masyarakat di luar sana boleh membantu seperti mana Puan Aisyah telah sebutkan sebentar tadi? Okey, sebenarnya bantuan tu bukan daripada segi wang ringgit semata-mata, daripada segi motivasi yang diberikan, sokongan moral dan juga idea-idea. Idea-idea itu sebenarnya boleh membuatkan mereka rasa, oh, I tak keserangan, ada someone dekat sini. Betul. Kan. That's why mereka akan rasakan bahawa walaupun di rumah tak ada sesiapa yang memahami mereka, tapi pergi ke tempat kerja mereka ada satu sinar di mana kawan-kawan, working environment yang baik akan membuatkan mereka rasa seperti hidup lah. So bila jadi macam tu, inilah yang sebenarnya boleh menyebabkan mereka ni kekal berpotensi. Betul. Walaupun diuji kan. Walau diuji, betul. So saya nampak tadi ada satu lagi benda yang
yang kita boleh tambah baik? Ini daripada segi konteks mereka yang dah berumah tangga. Bagaimana pula kalau mereka yang masih lagi belum berumah tangga? Sebab isu yang kita nampak sebenarnya, ujian yang kita bincangkan ketika awal, kita recap ketika awal tadi, semua insan sedang diuji. Maksudnya tak kisahlah bagi mereka yang dah berumah tangga atau mereka lagi yang belum berpasangan. Sekiranya yang belum berpasangan, mereka ni tiada sesiapa untuk mereka ceritakan. Takkan nak cerita dekat mak ayah pula. Okay? Especially lelaki pula tu, nak ceritakan dekat mak ayah, nak ceritakan dekat rakan-rakan, mereka pun akan memilih pendekatan berdiam diri. Jadi sebenarnya macam mana cara ataupun pengalaman Puan Aisyah selaku seorang HR untuk memberi cadangan kepada penonton di luar sana sekiranya mereka mempunyai masalah sedemikian? Untuk yang tidak berkahwin, sebenarnya mereka pun ada stres masing-masing. Betul. Kan? Ada krisis ekonomi, kewangan, okey, ada masalah adik-beradik, sekeliling. Banyak juga masalah begitu sebenarnya boleh membuatkan mereka rasa semangat untuk datang kerja. Cara tak langsung tu dia akan membuatkan prestasi kerja tu akan merundung. Ini yang kita tak nak berlaku. Sebagai HR, yang kita nampak, kita akan nampak setiap staff kita itu berbeza-beza pendekatannya. Kan? Cara orang session to talk betul. tu. Ada orang yang kita boleh tegur secara direct. Ada orang yang kita boleh bagi secara slow talk. Ada orang pendekatannya berbeza-beza. Maksudnya di sini kita harus memahami setiap orang di dalam syarikat pendekatannya berbeza dan kita cuba kena memahamilah cara mereka. Clear communication tu Yes, juga. kena ada clear communication dan baru kita boleh menyampaikan dalam keadaan yang dia juga mudah ataupun menyenangi cara penyampaian yang kita cuba sampaikan. Jadi sebenarnya kepada penonton di luar sana yang tak kisahlah sudah berkeluarga ataupun tidak, apabila mereka mempunyai sebuah musibah ataupun ujian yang melanda mereka, sebaiknya jangan simpan seorang diri. Tapi jangan pula ceritakan kepada orang yang salah. Ceritakan kepada mereka yang berada di dalam bidang HR ataupun peringkat management, someone yang boleh dipercayai dan boleh buat decision. Sebenarnya bila mereka ceritakan kepada orang yang betul, mereka bukan saja dapat support, tapi mereka juga dapat satu solution. Sebagai contoh, saya ambil contoh Puan Aisyah. Kalau ada seorang staff kan, before ni dia okey, performance-nya okey, tapi berlakunya satu musibah yang menyebabkan mereka ni langsung tak ada semangat untuk datang kerja. In fact, saya ada dengar banyak kisah sebelum ni, di mana kalau berlakunya musibah, mereka ni sampai tak nak bangun daripada katil. Tak nak bangun, rasa tak semangat untuk hidup, rasa macam apa nak jadi, lantak lah, jadilah. Tak nak bangun, tak nak buat apa-apa, dan tahu-tahu je mereka ni tak ada clear communication macam tadi. Kita mengharapkan mereka ni datang dulu berbincang dengan kita kan, tapi tak ada. Mereka ni tak datang beberapa hari, tahu-tahu je bila kita follow up ataupun approach mereka nak resign. Terus nak resign. Saya dah tak ada semangat dah. Oh tak boleh, kamu tak ada macam ni. Dia tak semangat, dah tak kisah apa yang kerja kena buat semua, lantak lah. Janji dia dah nak exit. So kalau macam ni, adakah kita boleh lagi memberi ruang untuk mereka ni berbincang dengan kita? Okey, bila kita berhadapan dengan isu setiap, macam kita cakap tadi, okey, cuma isu ni kecil atau besar je lah yang kita tahu. Mana-mana staff ni tidak semua orang memilih untuk berbicara. Betul. Okey, untuk melampiaskan rasa tak senang hati tu dengan pendekatan berbicara. Ada orang yang suka jogging, ada orang terlibat dalam sukan, ada orang melepaskan stres tu bawa motor laju. Ada macam tu. Okey, pelbagai orang ada cara dia melepaskan stres, tapi ada orang juga apa yang berlaku adalah bila keadaan atau working environment itu menghimpit ataupun toxic kalau kita katakan. Of course, secara jujurnya mana ada manusia ataupun individu ataupun kerja lah especially yang nak datang kerja dalam keadaan diuji begitu, toksik dan sebagainya. Mereka tak akan ada semangat pun. Kalau tanya saya secara jujurnya, tak akan ada semangat. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah tidak mereka kena juga ada clear direct. Cari juga kawan. Kalau mereka ini tidak datang ke bahagian management atau HR, kita tidak tahu apa sebenarnya yang mereka hadapi. Betul. Kan? Jadi kita tak boleh juga mendengar cerita daripada orang lain, kawan ke bagi tahu, puan sebenarnya dia ada hadapi masalah. Kadang-kadang ada orang menyampaikan dalam keadaan yang konteks yang berbeza, tetapi bila kita dengar daripada mulut dia sendiri, sebenarnya tidak begitu. Bukanlah sebegitu kan? Ya. Jadi apa yang kita nak bagi tahu adalah sebenarnya suka atau tidak, clear approach tu lebih baik. Bagi tahu perkara yang dihadapi dan mungkin ada jalan penyelesaian yang masih boleh diselamatkan untuk staff tu stay, dan juga secara tak langsung dia akan meningkatkan performance dia sebagai seorang pekerja. Sebab apa? Sebab kenapa saya tanya soalan macam ni Puan Aisyah? Sebab because kemungkinan besar ramai di antara penonton kita yang ada misconception terhadap HR.
Ataupun mereka rasa HR ni adalah mereka yang akan always side kepada syarikat. Mereka yang tak akan pernah mendengar keluhan ataupun masalah-masalah pekerja mereka. Jadi sebab itulah kami tak nak cerita. Inilah sebabnya kami tak akan pernah cerita. Tapi sebenarnya HR memerlukan input-input ini sebelum mereka membuat sebarang keputusan. Jadi kalau kita tak nak tolong diri kita sendiri, macam mana HR ataupun mereka yang di luar sana nak membantu kita? Jadi kepada anda semua penonton di luar sana yang mempunyai masalah sedemikian, jangan simpan seorang diri. Kerana apa? Sebenarnya anda tidak keseorangan. Betul. Betul Puan Aisyah? Kalau sebagai kawan pun, sebagai masyarakat contohnya, kita pun sebenarnya kita tak nak juga ada insan ataupun individu tu stres. Contoh baru-baru ni bunuh diri, terpaksa terjun LRT dan sebagainya kerana tidak sanggup lagi menghadapi masalah sebegitu. Jadi ini yang kita tak nak, implication yang macam ni yang kita tak nak berlaku kepada individu ini. Sebab tu kita kena mencari orang yang boleh dipercayai. Maksudnya kita nak feedback yang baik, secara tak langsung memberi nasihat yang berguna dan juga memberi motivasi apakah perkara dan langkah yang harus dilakukan sekiranya berhadapan dengan isu sedemikian. Step by step, apa yang kena buat kawan sebagai masyarakat, sumbangan idea dan sebagainya, apa yang perlu mereka lakukan. Ini sangat-sangat memberi input yang berguna. Maksudnya setiap kategori masyarakat tu ada peranan yang perlu mereka mainkan. Betul begitu. Kadang-kadang kalau bolehlah saya ceritakan seberingkas sebab ada isu di mana saya macam saya cakap tadi, saya pernah suka minat nak beli kuih tart. Sebelum ni dengan seseorang lah. Waktu raya ke apa? Waktu raya lah. Jadi bila kita nak order lagi untuk tahun depan tak boleh. Sebab dia kata dia berhadapan dengan masalah rumah tangga dan dia tak ada mood untuk buat kuih raya tersebut. Jadi apa yang kita buat adalah kita faham bahawa masalahnya mereka tidak tahu di manakah tempat untuk bercerita bila mereka berhadapan dengan masalah rumah tangga, masalah peribadi ini. Jadi bukan kata tidak perform itu daripada di pejabat saja. Kalau mereka sebagai seorang peniaga pun, bila mereka diuji, bagaimana mereka berdepan dengan isu-isu ini. Ini pun juga menjadi masalah juga. Jika tak ada orang yang baik ataupun orang yang dapat, orang kata bercerita, dapat mengeluarkan pandangan atau nasihat, maka mereka akan berhadapan dengan himpitan masalah. Betul. Hidup. Saya agak terpegun kerana apa Puan Aisyah? Sebab isu ni saya nampak dia hanya memberi kesan. Pada awalnya kita nampak dia hanya memberi kesan terhadap performance dan sebagainya. Tapi realitinya ini bukan beri kesan terhadap pekerja tu sendiri ataupun individu tu sendiri, tapi dia merosakkan sebuah sistem kekeluargaan, sebuah sistem kewangan yang telah lama dibina. Bayangkan, imagine kalau selama ni macam kes Puan Aisyah kena before ni. Beliau dah ada sebuah branding yang kuat lah. Okay, seperti mana yang kita tahu, branding adalah sebuah tools yang sangat kuat dan boleh mempengaruhi pengguna untuk membuat keputusan membeli. Dalam kes ni Puan Aisyah membeli pun because beliau adalah orang yang disukai dan dipercayai untuk membeli. Tapi bayangkan, pada tahun tersebut, waktu raya, beliau tak dapat produce ataupun hasilkan result yang orang lain nak. Apa yang akan jadi pada beliau? Yang mungkin sebenarnya beliau bergantung kepada kewangan yang sales yang meletup waktu raya kan. Sales meletup waktu raya, lepas tu income tu boleh bertahan sehingga berbulan-bulan lamanya. Tapi beliau tak dapat opportunity tu. Merencatkan ekonomi dia. Betul. Dahlah mereka ada masalah yang berlaku sebelum itu, masalah kewangannya akan create another masalah lagi. Sebenarnya semuanya berpunca akibat daripada masalah awal tadi yang tak diselesaikan dengan baik. Itu yang kita tak nak. Sebab tu kita bawakan topik ini, iaitu kekal berpotensi walau diuji. Sebenarnya dia bukan sahaja boleh dikongsi kepada pekerja, semua orang sebenarnya, suri rumah tangga, pelajar, semua orang berhadapan dengan isu ini. Jadi kita di sini kita membawakan topik ini kerana kita nampak perkara ini kalau kita tak dibendung, maka akan ada banyak lagi perkara negatif di luar sana berlaku, seperti bunuh diri dan sebagainya. Kita tak nak. Anxiety yang kita tengok sekarang ni berleluasa. Boleh katakan berapa persen orang yang berada di pejabat menghadapi masalah anxiety. Kalau ikut statistik yang formal, 40% mereka yang berada di pejabat menghidap ataupun pernah didiagnos menghadapi anxiety. Itu yang pergi daftar, yang pergi official. Yang tak ada, yang tak daftar, kan kita tak tahu. Itu yang kita tak nak. Betul. Perkara itu berlaku. Wow, okay. Benda tu sangat-sangat menakutkan. Sebab apa? Sebab that's why no wonder banyak negara-negara luar, negara yang maju ataupun mereka yang sangat mengangkat institusi kekeluargaan kerana mereka percaya sesebuah perkara yang baik tersebut berlaku daripada home
home sweet home. Okay, keluarga adalah institusi kewangan yang paling baik before mereka pergi ke tempat-tempat yang lain. Puan Aisyah, pada hari ni kita dah pun bersama-sama dengan penonton kita hampir sejam lebih. Sekejap je tak terasa masanya berlalu, Puan Aisyah. Okay, sebelum kita berakhir, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ni, apa kata-kata ataupun nasihat Puan Aisyah selaku seorang HR? Tak kisahlah, bukan mewakili Hasbro Brothers ataupun in person. Apakah nasihat Puan Aisyah ataupun sepatah dua kata kepada penonton di luar sana yang sebenarnya sedang diuji? Okey, ujian tetap akan ada, tetap akan hadir untuk setiap manusia yang bernafas. Okey, jadi kita ini harus bijak untuk menguruskan emosi masing-masing. Macam orang Islam sendiri, kita seperti biasa kita akan solat tahajud, hajat dan sebagainya. Itu adalah cara kita untuk menguruskan emosi. Yang lain mereka bolehlah orang kata pergi ke counselling dan sebagainya untuk meminta pandangan, mendengar nasihat supaya mereka tidak tersasar dari landasan yang betul. Itu yang boleh saya rungkaikan. Dan mereka seterusnya boleh kekal berpotensi walaupun diuji. Okay, so itu adalah satu nasihat ataupun satu kata-kata yang sangat-sangat baik, dan insyaAllah kita mengharapkan penonton kita di luar sana mendapat manfaat daripada sesi mengopi episod 1 bersama-sama dengan Puan Aisyah Razak, HR Manager Hasbro Brothers. Sehingga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.